Bluetooth. Laya, cannot reach her. Oh, it's hello. Can hear? Yeah, okay. Dari mana? Dari mana this one? Oh, Starbucks. Persatuan. Oh, okay, okay. Haji, kaki okey ya sekarang? Can walk already now, huh? No more pain. No more pain. Deva, I think you sit in front first. I think we have to start. Tak boleh tunggu lah. Awak duduk depan. Ini untuk saya. Bukan untuk. Ini untuk siapa? Untuk saya. Tanya ini. I think better you use one. I think better you. I think this is better. Can you push? Can you push this a bit in front? Tak ada TV stick kot, sebab dia punya kabel boleh. Oh, yeah, okay. You have a box, any box. You just put out the box. Nanti lagi ada tak? Sebab dia tu low. Dia rendah. Dia rendah. Oh. Sampai pun. Betul. Okay, fine. Okay, okay. Can we start now? Boleh saya menjemput semua berdiri di belakang? Can we stand at the back? Ya, ya. Yang wakil penjajah 1-2 orang di belakang. Jarak. Ya, di depan, ya depan. Tak apa, boleh berdiri di sebelah sini. Buat ni boleh. Belakang nanti sepatu.
怎样？拍照啊？Can you get the envelope? Kita ambil surat. Ya, Amin. Amin boleh berdiri di sini. Sikit pelindung. Nanti bagi dulu kat tinggi sikit tak apa. Okey ya. Stay. Very short only ya. Ini kenyataan media. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada semua hadirin kerana sudi datang ke sidang media kita pagi ini. Saya akan baca kenyataan media dalam bahasa dulu. Lepas itu saya akan bagi sikit elaboration dalam bahasa English. For the Chinese, 等下我们再另外再讲一次了哈。Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, selamat pagi dan selamat sejahtera. Ya, semenjak Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan dan melaksanakan berbagai langkah untuk mencegah penyebaran wabak COVID ini, saya telah menerima banyak aduan dan juga permintaan bantuan daripada rakyat di Parlimen Wangsa Maju. Ya. Sama seperti kebanyakan ahli parlimen yang lama berkhidmat dan terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pembangunan negara ini sejak selama 25 tahun. Ya. Saya amat memandang serius terhadap keadaan negara sekarang. Sebagai wakil rakyat, menjadi tanggungjawab saya untuk menyuarakan masalah, rengkutan dan kerisauan anak buah saya di Parlimen. Namun, penggantungan Parlimen telah menafikan saya untuk membuat demikian. Oleh itu, rakyat tidak ada pilihan selain mengemukakan perkara ini kepada Yang di-Pertuan Agong yang merupakan ketua utama negara. Hari ini 150 orang dari berbagai lapisan masyarakat dan memegang berbagai jawatan dalam komuniti dan organisasi masing-masing telah tampil untuk menyerah surat rayuan mereka kepada Yang di-Pertuan Agong. Mereka termasuk ketua-ketua kampung, bekas veteran,
tentera, penjajah dan peniaga kecil, profesional, guru, bekas kaki tangan kerajaan, wakil surau dan rumah ibadat, wakil KRT dan Persatuan Penduduk dan Majlis Perwakilan Masyarakat. Antara isu yang dibangkitkan adalah kesulitan kewangan dihadapi penduduk di Wangsa Maju, kerisauan mereka terhadap ketidakstabilan dan kekakalan berfungsi Kerajaan Perikatan Nasional, serta hilang keyakinan terhadap kemampuan Kerajaan Perikatan Nasional untuk membendung pandemik dan memulihkan ekonomi. Untuk menangani situasi krisis masa kini, kita memerlukan kerajaan yang kuat dan stabil, kabinet yang cukup dan berkesan, serta seorang Perdana Menteri yang berkebolehan dan mendapat sokongan majoriti ahli parlimen untuk memimpin negara mengharungi masa yang mencabar ini. Kami berpendapat Kerajaan Perikatan Nasional amat lemah dan tidak stabil. Kabinet telah gagal berfungsi dan kami yakin bahawa Perdana Menteri telah kehilangan sokongan majoriti ahli parlimen. Oleh itu, kita memohon kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menggunakan kebijaksanaan dan kuasa perlembagaan untuk membantu rakyat dan negara dengan melantik seorang Perdana Menteri yang mendapat sokongan majoriti ahli parlimen dan mampu membentuk pemerintahan yang stabil dan berkesan sehingga sebuah kerajaan baru dipilih. Kita juga memohon kepada Yang di-Pertuan Agong untuk pendekkan masa tempoh masa darurat yang tidak membantu membendung pandemik, tetapi sebaliknya telah menghambat pemulihan ekonomi negara, melemahkan peranan dan fungsi parlimen dan mencemarkan imej negara. Kami telah merancang untuk menyerahkan surat daripada wakil-wakil kita ke istana pagi ini, tetapi oleh sebab kita baru dimaklum bahawa pegawai istana tidak sempat menerima surat kita sebab atas sebab SOP dan darurat. Jadi kita kena tukarlah tempat dan mengadakan upacara penyerahan surat-surat ini di pejabat saya, ya. Dan saya akan memberi sikit dalam bahasa Inggeris. I would like to elaborate a little bit further on the issues that we are bringing up. Yeah, like I mentioned just now, for almost a year since the Perikatan Nasional took over the government and start implementation of various measures to contain the spread of the virus. I have been receiving endless complaints and also appeal for assistance from the people in Wangsa Maju, yeah, and workers who lost their jobs and need food, yeah, to feed their families and cash to pay for their utility bills. I have been raising funds from the public for food and also to dish out a small sum of cash, yeah, to help those who are caught in the predicament. Yeah. This should rightly be the responsibility of the welfare department, but as ahli parliament, I'm doing it. Sometimes parents walk up to my service center to ask for computer or tablets so that their children can go to attend classes online. And I know many children from the poor families are unable to do so, and in fact they have just simply give up learning for the last one whole year. Yeah. And I also have a teacher complaining to me saying that they are yet to receive any training for the how to conduct online classes. Although online classes has already been announced a year ago, they have not been given the training.
So what is the Ministry of Education doing? Besides, almost all small traders and businesses complain that they have exhausted most of their income and could hardly survive. But the government financial assistance is yet to be seen, although promised yet to be seen. So what are the Kementerian Perdagangan Dalam Negeri or the Domestic Trade Ministry and the Kementerian Perusahaan dan Koperasi doing? They are supposed to help the small businessmen and small traders. What I fear most, of course, is the worsening economic situation. Foreign investors, foreign factories are moving out of the country to the neighboring countries. And our local entrepreneurs and local manufacturers are holding back their expansion plans and also the downsizing their operation in the country. And what is MITI doing? We have 27 ministries and none has come up with a viable plan, viable economic revival plan and a job creation plan for our people. Now, the enforcement of emergency and the suspension of the parliament has given a very bad and unstable image to the government, and it has further aggravated the present situation. At the moment, now, when economic activities in many other countries are still constrained because of the pandemic, but so we don't feel the seriousness of the impact of the country, the impact of the situation in our country. But if the government continues to be dysfunction and unstable, and when the enforcement of emergency continue until August, now I am afraid once the global economy is back to normal and the competition for investment and trade go into full swing, then Malaysia's economy will no longer be in the position to compete with the rest of the world. We understand all nations have suffered because of this pandemic. I feel all quarters need to be united, to work together to overcome the hardship the nation is facing now. It is definitely not the time for people to take advantage of the pandemic and cling on to power or to silence the opposition. The riot has many problems, questions, grievances, and worries. And as Wakil Rakyat, I'm duty bound to bring their problems and their frustrations to the parliament. But I have been denied to do so because of the suspension of the parliament. Our people have no choice but to bring the matter to the attention of the king. Today, 150 people from all walks of life and holding various positions in their respective communities and organizations have come forward to submit their letters of appeal to the Yang di-Pertuan Agong. Among them are the Ketua Kampung, army veterans, professionals, teachers, retired government servants, traders, hawkers, and resident association, etc. We need a strong and stable government, an effective and efficient cabinet, and a capable prime minister who enjoy the majority support of the members of parliament and also has the capacity to lead this nation through the challenging time. The present Perikatan National Government is weak and unstable, and the cabinet is dysfunction, and the rakyat generally believe that the prime minister has lost the support of majority of the members of parliament. We therefore appeal to the Yang di-Pertuan Agong to use his constitutional power and wisdom to help us and the nation by appointing
a Prime Minister who enjoys the majority support of the members of Parliament and is capable of forming a stable and effective government. And we also humbly appeal to the Yang di-Pertuan Agong to shorten the period of emergency, which to us has not helped in the containment of the pandemic, but on the other hand has hampered the recovery of economy of the country, weakened the role and function of the Parliament, and tarnished the image of this country. We are supposed to submit the letters to the palace this morning, but only yesterday we were informed that the official from the palace were unable to receive our letters, because of the SOP and because of the emergency rule. So we are doing it in my service center. I will receive the letters and later to send it to the palace. Now I think we should we should now request our wakil from the various bodies to submit their letters, and later on we will open the floor for questions. And we have Ketua Kampung Sungai Mulia, Padang Balang, and from Kampung Puah Sebarang, and we have the veteran from the army, and we have the various organizations from the campus, from the Chinese village, and also we have the teacher, we have the penjaja, wakil penjaja, and then we open for you to ask questions and perhaps to find out mengapa mereka nak serahkan surat, apa kandungan surat, dan apakah mereka nak untuk memperbaiki keadaan di negara kita masa kini. Okay. Can I invite Faris to can we stand in front? I stand in front. And sebentar lagi saya akan umumkan nama dan yang disebut tu boleh dapat dan serahkan nombor surat kepada boleh nampak lagi sedikit ya. Ada pun. Yang bulat. Abang yang bulat ya. Saya mulakan dengan Ketua Kampung dulu. Yang pertama Tuan Haji Roslin, mewakili Ketua Kampung Padang Balang dan juga Ketua Bandar Dalam. Dengan pengiring. Terus saya menjemput Tuan Ketua Kampung Sungai Mulia. Seterusnya Ketua Kampung Puah Seberang, Haji Hassan Omar dan juga delegasi. Seterusnya Tuan Haji Muhammad Khalil daripada Ketua Kampung Siti Jaya. Seterusnya Cik Tan Jengki mewakili Kampung di Ponchan. Seterusnya Tuan Patrick
Patrick Ang, mewakili Kampus Kuala Ampang dan juga Ampang. Antara envelope. Pinjam envelope. Seterusnya saya sendiri untuk Kampung Badak. Tak nampak dah senyum. Okay. Seterusnya saya menjemput daripada Veteran Askar iaitu Tuan Mustafa Pak Mus. And also one more wakil also from tentera. Dia nanti after. Okay. Okay, that. Seterusnya Tuan Aznan, mewakili juga Veteran Tentera. Ada 4 sekali ya. Boleh sekejap. Oh, Anan betul. Okey, seterusnya mewakili profesional Tuan Ansaran Singh bersama dengan Arif, Sean dan juga Tuan Halim daripada Keguruan. Bagi minutes. Terima kasih. Okay. Seterusnya mewakili penjaja anak muda masa maju Rizwan dan juga surat-surat daripada delegasi dia. Seterusnya mewakili Surau Sitijaya Tuan Asri. Seterusnya saya menjemput Fakir Lesen mewakili Kuil Sri Terengganu dan juga penduduk Sabtu 5 Masa Maju bersama rakan dia BJ. Seterusnya saya menjemput Encik Andre Lai mewakili perwakilan masyarakat Masa Maju. Seterusnya saya menjemput Tuan Amin mewakili KRT Taman Setapak. Seterusnya saya menjemput Tuan Sitaran mewakili Majlis Perwakilan Masyarakat Samsul 6. Seterusnya saya menjemput Tuan Zainal mewakili Ketua Penduduk Seksyen 1. Dan yang terakhir saya menjemput Puan Hasrinda untuk mewakili Persatuan Ketua Penduduk di dalam Masa Maju. Okey, itu saja. Boleh saya menjemput semua dulu balik supaya Itu kita kita sisi soal ada jawab. kontinuan. Tak, apa nanti? Balik. Kita continue lah.
we open for questions. Kalau ada apa soalan, boleh tanyalah sekarang. Ya. Saya boleh buat hari ini. Ada dua soalan saya nak. Okey, yang Wadi nampak bila darurat ini dilakukan, sebenarnya saya rasa darurat ini hampir tapi untuk rakyat. Tak dengar. Sekali lagi. Okey, saya nampak bahawa darurat ini difokuskan untuk aktiviti Ya. diberikan aktiviti sosial untuk ekonomi. Tapi dibebaskan kepada peniaga untuk berniaga tapi mengikut SOP dan selebihnya dan seterusnya lah. Tapi dari segi pandangan YB sendiri, apa dia efek kepada penduduk, kepada peniaga dan juga kepada orang awam tentang darurat? Dari segi perniagaan, pada masa yang pendek, saya rasa impact tak banyak sebab peniaga dibenarkan peniaga seperti mengikut SOP, ya. Tapi pada jangka masa yang panjang, impact dia serius. Seperti yang saya sebutkan dalam kenyataan media saya, dia telah bagi satu image yang tidak stabil dan juga image yang buruklah kepada negara. Jadi dia ada impact kepada terhadap pelabur asing. Mereka tak nak datang sekarang. Yang sedia ada cuba nak pindah ke negeri lain, negara jiran kita seperti Indonesia dan Thailand dan Vietnam, ya. Impact ini serius. Seperti saya sebutkan tadi, sekarang sebab banyak aktiviti ekonomi di negara lain masih tak ada apa-apa, sebab telah tidak boleh dijalankan dengan seperti normal lah, biasa. Tetapi sekiranya ekonomi aktiviti sudah memulih balik kepada masa biasa dan competition, persaingan antara bangsa akan menjadi semakin kuat. Jadi masa itu impact darurat ini akan dirasakan. Ya, kita tidak boleh bersaing dengan negara yang lain. Ya. Okey, Itu yang serius. Sekiranya surat ini dihantar kepada pihak okey, dan sekiranya tidak ada tindakan, tak dapat apa-apa, dan apa tindakan seterusnya antara wakil-wakil ini untuk membuat tindakan seterusnya? Saya rasa kita perlu kita memang tak boleh buat apa-apa. Ini terpulang kepada bijaksana yang di-Pertuan Agong, ya. Kita cuma menyuarakan hasrat rakyat dan kebimbangan rakyat saja. Ya, ini tujuan kita untuk menyerahkan surat rayuan. Ya, kita bukan nak bagi tekanan kepada kerajaan ataupun tuan yang di-Pertuan Agong atau istana, tak ada. Kita cuma menyuarakan, ya, kebimbangan, kerisauan rakyat saja. Ya, boleh kita ucap bagi. Nanti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi susulan daripada apa yang disuarakan oleh YB tadi, saya mewakili daripada kampung-kampung yang ada di dalam persekitaran Kuala Lumpur, merasakan ini amatlah yang perkara yang seburuk-buruk perkara yang berlaku dalam negara kita. Sebab apa? Apabila darurat dikenakan, imej darurat tu akan datang memberitahu bahawa darurat bermakna bermasalah dalam, walaupun kita kata dalam keadaan selamat, tapi bermasalah keseluruhannya. Contoh dia kan, apabila pelabur-pelabur khuatir apabila disebut pasal darurat, mereka menyangka dah 100% keadaan negara tidak stabil. Sebagai contoh lagi satu, di Johor, sahabat-sahabat kami di Johor yang mengusahakan tanaman kunyit
nenas, tak dapat memasarkan tanaman mereka kerana pihak Singapura sendiri mengatakan bahawa Malaysia dalam keadaan darurat. Jadi apa perlunya dia ambil barang-barang itu sebab tak stabilnya keadaan di Malaysia. Itu sebagai contoh. Lepas tu yang kedua pula, kami ni rakyat biasa merasakan bila diadakan darurat, kenapa yang pelik ni keadaan mahkamah boleh berjalan seperti biasa, peniaga dibenarkan berniaga seperti biasa, parlimen dan ADUN tak dibenarkan. Sedangkan di parlimen inilah adanya soal jawab seimbangan dalam keadaan bersuara untuk negara. Contoh dia lagi satu, ADUN, negeri-negeri yang tidak mengalami masalah yang besar, yang berat sangat keadaan pandemik COVID-19, tapi kenapa DUN tak dibenarkan? Ini sedangkan rakyat melantik wakil-wakil rakyat, wakil-wakil DUN untuk mereka menyuarakan pandangan rakyat di dalam situasi masing-masing. Tapi kenapa tak dibenarkan? Sedangkan supermarket boleh dibenarkan, mahkamah boleh berjalan seperti biasa. Jadi inilah yang menyebabkan kita rasa seolah-olah darurat yang diadakan ini semata-mata darurat berfungsikan politik. Yang politik ni tidak stabil dan sokongan itu tidak ada. Sedangkan apa yang kita mahu, biarlah satu negara yang kokoh keadaan politik dia, yang mana menteri dia, Perdana Menteri dia boleh bersuara, boleh bertindak dengan 100% kepada negara kita untuk membangunkan negara kita ini yang dah dipandang sebagai satu negara yang cukup kembali keadaan korup yang teruk. Walau alam, saya rasa saya terlalu emosi dengan benda ni. Saya rasa sedih sebab apa? Di kampung kami ni ramai anak-anak muda yang terjejas. Contoh dia, mereka bekerja di kilang Silverstone di Rawang, di area Kuala Kubu sana. Kilang tu dah ditutup. Jadi mereka tak ada pekerjaan lagi sekarang ni. Saya tak tahu apa nak katakan. Jadi terlalu emosi saya ni untuk memberitahukan soalan ini. Walau alam, terima kasih. Saya nak sambung sikit berkenaan dengan Halo. Ada. Boleh terus. Halo. Okay. Korang saya sambung balik cerita daripada sahabat saya tadi, yang mana keadaan ekonomi sekarang ni, yang mana sekarang ni pekerja-pekerja dah kena buang, ya. Sepatutnya kerajaan PN patutnya dia akan panggil kepada syarikat-syarikat ni, minta supaya dia jangan keluar kepada negara-negara luar, tunggu dulu sampai ini. Sepatutnya ini tidak, dibiarkan je kawan tu pergi. Sedangkan dulu saya ada terbaca satu ini artikel, apabila peniaga-peniaga nak keluar pergi daripada ni, dia orang akan pujuk jangan keluar. Jadi sekarang ni berbeza. Sekarang ni bila dah keluar, dia terus keluar. Masalah sekarang ni, pekerja-pekerja di dalam Malaysia sekarang ni, untuk nak buat daya sendiri, meniaga. Contoh yang terbaik sekarang ni, dia orang meniaga mangga. Meniaga mangga dekat bus stop, dekat Rabilai. Tak boleh. Polis pergi tangkap dia orang pula. Jadi satu kesalahan. Jadi macam mana sekarang ni? Dia orang nak cari makan. Cuba kita fikir sama-sama. Sedangkan benda tu dia orang rasa itu yang terbaik untuk dia, untuk senang cari makan, tak boleh cari makan. Nak minta sedekah, sekarang pun kan berapa je dia orang boleh bagi. Dia orang sedangkan dia orang sihat, nak minta sedekah tak boleh, kerja tak ada, anak nak makan. Dia orang tak fikir langsung benda-benda ni.
Jadi saya sebagai ketua kampung, saya akan memikirkan benda ni. Anak-anak kampung yang mana yang tak ada bekerja apa semua, kita rasa hibur juga tak ada bekerja. Macam mana masa depan dia? Jadi sekarang ni patutnya kerajaan kena ambil kira benda ini supaya benda ni jangan di apakan terlalu teruk sangat. Apa dia fikir baik, ikut. Jangan bila dia fikir baik, polis ambil tindakan, tangkap. Sedangkan kerajaan sekarang ni, Menteri Wilayah bagi lesen Dewasa Maju di Jalan Tengah, bagi lesen untuk orang berniaga. Tapi di sebalik sekarang ni dekat dia orang berniaga mangga, dia pergi tangkap lah. Apa ada masalah daripada seorang? Sepatutnya dia tak boleh buat macam itu. Ini tidak. Dia ambil tindakan, dah kawan tu semua tak boleh berniaga. Sedangkan sekarang dia orang dah beli van, beli kereta, beli lori pun ada. Tak boleh berniaga. Apa dia orang nak makan? Takkan nak suruh dia menyamun kot. Jadi kita minta lah kalau boleh bagi pandangan kepada Agong ni besok kan, kita bawa sekali perkara ni supaya dia orang boleh fikirkan benda ni. Pasal kita dah bagikan wakil kita sebagai YB kita untuk menyuarakan. Jadi kita sekarang ni dah berjumpa di sini untuk melahirkan apa juga yang kita punya pandangan dah bagi kepada YB. YB akan bawa lagi yang ni. Kita tidak ada buat reformasi pun dekat sana. Yang jalan terbaik ini cara yang terbaik yang kita fikirkan. Tapi kalau ada lagi baik, dipersilakan, bagi tahu, kita akan ikut. Apa yang perlu patut kita buat. Jangan sampai kita besok dah sampai dah tak boleh makan semua kan, baru nak buat. Orang berniaga sekarang ni, berniaga pun teruk. Pasal dia kata boleh bekerja. Ada yang tak bekerja, duduk kat rumah. Habis macam mana nak orang nak berniaga? Tak boleh cari makan. Saya contoh, saya berniaga dulu, dapat 2,000 lebih. Sekarang tak boleh dapat. Dapat dah 1,200, 1,300. Berniaga hari ni, untuk minggu ni, pusingan aja, buat modal aja, pusingan modal, tak boleh untung pun. Jadi macam mana yang kita nak kembangkan ekonomi sekarang ni, kita kena fikirlah sama-sama. Okey, terima kasih. Bagi pandangan sikit. Dari tentera, bekas. Ya. Dia boleh berdiri, ucap berdiri. Assalamualaikum. Saya Encik Adnan bin Abdul Khalid, wakil daripada Veteran Tentera Kampung Setiajaya, ingin memberi patah dua ucapan. Ya? Oh, mana? Okey. Ulang boleh ya? Saya Encik Adnan Abdul Khalid adalah wakil veteran tentera dari Kampung Setiajaya, ingin menyampaikan sepatah dua kata dalam keadaan darurat sekarang. Satu, kita rakyat seluruhannya, majoriti dan juga negara luar telah memandangkan Malaysia sebuah negara yang agak lemah. Jadi kita mintalah yang kita punya Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya memikirkan segala masalah yang terdapat di negara di bawah tanggungjawabnya dengan sepenuh tanggungjawab. Jadi jika beliau tidak mampu atau layak untuk mengudikan Malaysia, elok letak jawatan ataupun beri keutamaan kepada yang layak. Jadi saya minta pihak yang di-Pertuan Agong pun beri perhatian yang teramat dalam perkara ini. Sekian. Wassalam. Boleh saya tanya sikit, apa tindakan darurat efek kepada bekas pendapat itu? Ya, tambahan. Kesan yang terlalu besar kepada veteran adalah sumber keuangan untuk mencari nafkah sesuatu nasib, untuk menyara keluarga, anak isteri dan juga persekolahan anak-anak. Jadi fikirkanlah segala bentuk yang sekarang ni diadakan, seolah-olah darurat PKP ini untuk vaksin ataupun darurat politik. Sekian.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terima kasih YB dan rakan-rakan saya. Tuan-tuan dan puan, nak saya menyentuhkan sikit tadi berkenaan dengan ditanya oleh pemberita kepada YB tadi, apakah sesulang selepas kita bagi pernyataan begini kepada istana untuk ambil tindakan. Maka kalau itu penghormatan yang terbesar kita telah bagi pada istana, pada tuanku yang di Pertuan Agong, untuk bijaksanalah tuanku untuk menyelesaikan masalah ini sebaik mungkin. Tandanya rakyat masih dalam lingkungan menghormati raja-raja Melayu yang di Pertuan Agong itu puncuk pimpinan yang paling tertinggi yang dimertabatkan oleh rakyat itu sendiri mengikut perlembagaan yang ada. Jadi itu soalannya YB, saya tolong jawab pada YB. Kami masih sayangkan kedaulatan itu masih ada. Saya mengatakan begini oleh kerana pihak kerajaan sekarang, pemerintah yang ada sekarang tidak mengikut lunas kedaulatan yang ada, mencemarkan kedaulatan itu sendiri. Jadi pokok pangkalnya di mana rakyat akan mendapat akan memohon rayuan untuk mendapat kepertimbangan kesesuaian baik untuk rakyat itu sendiri. Jadi kalau ini tak berlaku, maka kami persembahkan lagi sekali insya-Allah kepada tuanku selepas ini untuk mengatakan kepada tuanku pelanggaran kedaulatan undang-undang itu sudah berlaku sekarang. Ini tajuknya, mungkin ke veteran-veteran akan bangkit kerana kamilah dulu yang mendukung kedaulatan yang ada, kedaulatan sehingga hari ini, ya, membebaskan segala kekokongan komunisme ketika itu, memperolehi balik kedaulatan pada hari ini. Maka ini mencemarkan. Maka saya mengatakan yang ada pun tidak beza pada yang dulu. Saya tidak nak katakan direct, tapi indirectly itulah. Jadi kedaulatan kita dilanggar, dicerobohi, dicemari oleh kerajaan yang ada sekarang. Saya memohon kebijaksanaan tuanku untuk tuanku sendiri untuk memberi keputusan yang terbaik pada rakyat jelata. InsyaAllah. Mohon ampun tuanku. Terima kasih. Saya Muhammad Mustafa dari Pertubuhan Kebajikan Pahlawan Malaysia. Itu YB veteran. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Ali bin Yafis pada Ketua Kampung Setajaya. Banyak sahabat-sahabat yang telah memberi pandangan yang bernas ya. Jadi saya rasa saya ada satu pandangan saja berhubung dengan PKP ini. PKP ini amat menyusahkan rakyat. Ya, amat menyusahkan rakyat, terutama ya bagi golongan macam saya ni. Saya ni ada keluarga di kampung ya. Ada mak, ada ayah, ada saudara mara, adik-beradik dan sebagainya. Hampir 2 bulan kita ni tak balik kampung. Apa yang saya nak sampaikan, solution yang YB perlu sampaikan pada sana, Pak, saya tak boleh pergi sana. Kalau saya boleh pergi sana, saya sendiri apa saya cakap. Ibarat yang dia buat kita ni, dia melayang kita berjalan ke sana kemari ada alasan ikut SOP dan sebagainya. Bagi pandangan saya sebagai orang tua ya, kita kalau kita bawa kereta, kalau kita nak selamat, kita kena pandu hati-hati, betul? Kalau kita nak cepat jalan, bantailah mana kita nak masuk. Longkang ke, masuk lubang ke, bantailah. Sama juga dengan bab SOP ni. Kalau kita balik kampung naik kereta, kita tak adalah nak laju-laju, nak menjaga keselamatan. Jadi maksud saya tu, apabila kita dilepaskan nak balik kampung ke nak apa ke, kita kena jaga kita punya keselamatan. Jangan kita duk berkumpul-kumpul, jangan kita macam-macam yang dilarang, jangan kita buat. Jadi ini masalah kita, bukan kata saya rasa banyak lagi orang yang terkesan seperti saya, tak boleh balik kampung menengok saudara mara. Jadi saya agak YB sampaikan, kalau nak ikut SOP, sama juga macam kita nak naik kereta, kena pandu hati-hati. Itu saja yang terdapat. Sekian Nabilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Hong Sen. Sri, maybe Sri can speak up. Sri. Iskandar.
Ni. Nak ambil berdiri sini. Dekat sikit. Lu bayar tak? Ya. Nah. Okey, selamat pagi pada hadirin pemberita YB. Secara ringkas ya, saya juga mewakili NGO Persatuan Kebajikan Pelita Insan Malaysia, hanya membuat kerja-kerja amal ya di waktu MCO ini. Okey, masalah akibat darurat yang extended begitu lama adalah banyak yang telah dikongsi oleh rakan-rakan kita dari ketua kampung dan sebagainya, pandangan yang cukup bernas ya. Tapi satu perkara yang saya nak utarakan, di mana secara peribadi saya telah bertemu dengan beberapa orang pemandu Grab ya, yang menghantar makanan dan pemandu kereta Grab ya. Ini saya berkongsi pengalaman saya sendiri ya. Kita hantar anak kita belajar, right? Habiskan beratus ribu supaya dia menjadi graduan dan mempunyai kerja yang setimpal. Sekarang ni kalau kita lihat, begitu banyak pemuda-pemudi sekarang ni, harapan negara ni membawa motosikal, basikal, membahayakan diri mereka menghantar makanan ni untuk satu pendapatan yang begitu rendah. Bila kita tanya mereka, mereka juga adalah graduan. Jadi cukup sakit hati ibu bapa ni bila anak dia yang graduan, dia habiskan beratus ribu. Sekarang ni cuma bawa basikal, bawa motor untuk pendapatan yang begitu rendah. Di mana keadilan ini? Alright, kita tahu waktu COVID-19 ni ramai yang terseksa. Ini sesuatu yang berlaku di seluruh dunia. Itu bab tu kita faham. Tetapi kita tidak boleh biarkan masa depan pemuda-pemudi ini begitu sahaja. Berapa lama mereka nak bawa motor dengan basikal ni hantar makanan? Dan selalu kita baca ni macam orang bangga. Kononnya mereka ada peluang pekerjaan. Adakah itu kerja yang kita rasa bangga? Graduan bawa basikal dan motosikal untuk hantar makanan. Merata kita tengok sekarang ni trend dia bawa basikal ya, yang bermotor kecil tu, cukup membahayakan. Jadi kalau kita berdiam diri juga, ini tidak adil lah. Jadi kita telah utarakan pada YB, bawa perkara ini di peringkat Duli Yang Maha Mulia ni, supaya rintihan kita ni juga kedengaran di situ. Macam kata tuan tadi, kita tidak boleh terus ke sana. Jadi kita mewakilkan ahli parlimen kita yang cukup prihatin isu ni ya. Dan banyak perkara lain, pembawa kereta Grab, taksi yang tersiksa. Banyak program yang kita buat ni untuk membantu pembawa taksi ni. Kalau kita kaji, pendapatan mereka begitu terjejas. Sebab mana ada penumpang? Kalau kita tidak boleh keluar, mana ada penumpang sekarang? Jadi ini adalah rintihan. Dan begitu ramai yang sakit ya, tidak dapat bantuan dan sebagainya. Bila kita melawat ke rumah mereka dalam keadaan yang cukup tersiksa. Kalaulah saya rasa boleh buat liputan tentang perkara ini, saya rasa ramai yang begitu tersiksa ya. Jangan ingat Wangsa Maju ni maju, tetapi dalam kemajuan ini terdapat begitu ramai yang seksa. Beribu bantuan yang telah dihulurkan oleh YB dan banyak lagi tengah menanti. Dan seperti mana anda juga sedar, peruntukan kita pun begitu terhad. Boleh dikatakan tak ada peruntukan lah ya. Jadi ini menyukarkan lagi untuk kita memberi bantuan. Alright, macam sedih lah, cukup sedih ya. Jadi jangan nak tahu apa efek darurat ni. Dari suara kita yang bercakap ni, cik-cik dari media ni boleh rasa dah geramnya kita dengan keadaan ni yang ibarat tak ada penyelesaian. Berapa lama kita nak perkara ni berterusan? Mestilah ada satu kata putus. Kalau berterusan macam ni, kita tidak dapat lihat di mana masa depan orang muda kita ni. Mereka adalah pemimpin, bakal pemimpin bagi kita. Kalau ini keadaan mereka, di mana hala tuju kita? Jadi pemandu Grab ni yang saya utarakanlah, sebab itu yang saya nampak sangat begitu terjejas. Okey, terima kasih. Acara dan Arif, dia kalangan profesional lah, profesional dan orang muda. Salam sejahtera, saya mewakili golongan profesional. Saya ingin berkata sedikit mengenai masalah-masalah, saya sebagai pencara mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar dalam kolej-kolej dan universiti. Buat masa ni sistem yang kita ada daripada kementerian, dia tidak ada konsistensi, alright?
kadang-kadang dia cakap belajar secara online. Bila kita belajar secara online, banyak pelajar-pelajar, terutamanya pelajar-pelajar di luar bandar, pelajar-pelajar di Sabah Sarawak, mereka tidak mempunyai laptop, mereka tidak mempunyai komputer, mereka tidak mempunyai internet. Jadi pelajaran online ni dia tak berjaya 100%. Dia ada kelemahan-kelemahan tertentu. Alright, dari segi pensyarah pun, kadang-kadang pensyarah itu sendiri tidak mempunyai fungsi-fungsi internet. Dan kalau kita lihat keputusan yang dibuat oleh kerajaan, tempat-tempat seperti internet cafe, cyber cafe yang selalunya digunakan untuk gaming, tapi sewaktu darurat ni dia digunakan oleh pelajar untuk belajar aktiviti-aktiviti pembelajaran juga ditutup. Kalau kita tutup tempat-tempat ni, bagaimana pelajar nak belajar secara online? Jadi ini masalah-masalah yang saya nak utarakan lah. Sebab untuk anak-anak muda, untuk pelajar-pelajar kolej, pelajaran online ni amat-amat penting kalau kita nak lakukan secara keseluruhan. Sekarang kita lihat keputusan Kementerian Pengajian beberapa hari lalu, dia cakap sekolah akan buka pada 1 Mac. Tapi adakah pelajar-pelajar bersedia daripada segi keselamatan? Jikalau pelajar-pelajar berani pergi ke sekolah, saya rasa ahli-ahli parlimen pun sepatutnya dibenarkan untuk pergi ke parlimen. Alright, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Izzuddin bin Ahmad Jeffrey, wakil daripada anak muda, lebih tepatnya mahasiswa lah. Jadi secara secara kasarnya apa yang kita boleh lihat sekarang ni, pada pandangan anak muda tu sebenarnya kerajaan sekarang ni, apa saja keputusan yang dia buat tu kita tak nampak apa rasionalnya, apa logiknya di sebalik keputusan yang dibuat lah. Seperti mana kita boleh lihat, banyaknya flip-flop, banyaknya keputusan yang tak jelas lah. Jadi kita pada anak muda ni, kita melihat hal ni sebagai tak wajar. Sebab kita nakkan kerajaan yang pada hemat kita tu boleh buat keputusan yang cepat, keputusan yang tepat, di mana tak merugikan siapa-siapa pun. Tapi apa yang kita boleh lihat sekarang, saya sebagai secara peribadi, saya sekarang sedang menuntut di salah sebuah universiti awam di Malaysia, di peringkat ijazah sarjana. Itu sangat terkesan di mana kita melalui proses pembelajaran secara online, di mana sehingga sekarang kita tak dapat feedback dari kerajaan apa dia nak buat selepas ni. Sebab kalau nak berkata tentang belajar online ni, kita dah 3 bulan dah. Sekarang ni dalam masa setahun kita dilanda bencana atau musibah pandemik ni, apa perancangan kerajaan ke depannya kita tak nampak. So oleh pada itu saya menyampaikan suara anak muda ke hadapan baginda tuanku, agar paduka tuanku boleh boleh mempertimbangkan lagi ataupun membantu kami, kerana kami ni di bawah sangat terkesan. Dan itu saja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Lagi siapa nak bagi pandangan di Zainal? Dia mewakili penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Abidin, mewakili penduduk di Wangsa Maju. Ramai juga penduduk di kawasan Wangsa Maju, di kawasan saya khasnya, mengalami masalah tiada sumber pendapatan, pekerjaan dan tiada sumber pendapatan. Ramai yang dah melepak pada kerja, dan juga keluhan-keluhan daripada penduduk di kawasan saya, tiada nak bagi makan anak pun tak tahu macam mana, nak bayar sewa rumah pun tak tahu macam mana. Dalam keadaan ini, ramai yang tiada pendapatan, tiada pekerjaan, dan saya tak tahu macam mana lah. Dimintalah pihak kerajaan buat sesuatu dalam keadaan ini. Juga penjaja-penjaja di kawasan saya pun ramai yang terjejas. Tiada orang nak beli makanan, penduduk tak ada duit nak beli makanan. So macam mana penjaja nak hidup? Cuba berniaga tapi tiada pelanggan. Satu-satu masalah lah. Sangat teruklah ekonomi di kawasan kami. Saya takut gejala-gejala yang tidak baik akan menular, seperti
pencuri ke apa, nak sari hidup anak-anak tak dapat nak beri makan, mak bapak tak dapat nak beri makanan kepada anak-anak. So tiada pekerjaan, tiada duit, kemungkinan gejala-gejala yang tidak sihat akan berlaku seperti pencerobohan, pencuri lah dan macam-macam yang tidak baik lah. Pecah-pecah rumah pun saya rasa telah berlaku banyak. Kecurian motor, kenderaan pun banyak. Untuk orang ini dia tak ada sumber pendapatan. Jadi apa cara pun tak kira janji dapat menyara keluarga. Jadi dengan nak minta pekerjaan pun tak dapat. Kemungkinan itulah berlaku banyak kes kecurian pecah rumah di kawasan saya. Jadi kalau boleh lah darurat ini dipendekkan dan dipulihkanlah keadaan ini. Bagaimana caranya mungkin pihak yang berwajib mengetahuinya bagaimana ya. Itu sajalah keluhan dari kami. Ya. Iya. Adakah tuan ada minta partition ke surat sign tanda tangan kepada seluruh penduduk yang terkesan untuk dibawa? Ya, kita ada hantar tadi, kita pun ada hantar dekat YB untuk keluhan-keluhan rakyat. Tuan satu maksudnya surat mereka mengatakan bahawa mereka memang terkesan dengan darurat ini dan diserahkan kepada YB boleh. Okey, kami akan buat lagi ya. Ini sebahagian daripada surat yang kami dah hantar tadi. Kemudian kalau masih berlarutan, kami akan hantar lagi lah kepada YB. Bagi pihak YB pun saya tak tahu bagaimana YB nak buat YB ya. Parlimen pun tak boleh, kepada Agung je lah yang kita dah buat masa ini. Harapnya suara kami daripada penduduk kawasan kami dapat didengari dan keluhan-keluhan keresahan daripada penduduk kami dapat diatasi. Itulah. Kami pun dah hantar surat tadi ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faris. Faris, you want to say a few words for Kampung Padang? Okay, this is a Chinese kampung. Salam sejahtera semua, selamat pagi. Saya wakil ketua kampung daripada negeri Selangor, Kuala Ampang, dan juga kampung Kuang Chen Chun. Okay. Tapi amat secara ringkas lah. Amat terima kasih kepada YB kita yang mewakili kita semua untuk mensendkan memorandum kepada yang itu Tuan Agong, Tuan Agong. Dan ada sedikit lah nak bincangkan. Memanglah mendusahkan sekarang. PKP sekarang ni betul-betul sangat-sangat teruk dan mengisytiharkan darurat. Memang yang macam bidang dalam bidang hotel, bidang pelancongan, banyak lagi bidang-bidang yang telah mengakibatkan pengangguran. Lebih kurang dalam 1 juta dekat Malaysia lah menganggur. Banyak itu dalam bidang-bidang lah, macam sekolah-sekolah tu. Yang pemandu bas sekolah, pemandu teksi tu yang tadi yang sebelum tu yang wakil lagi yang menjatuhkan tu kan, semua memang sangat-sangat susah. So saya harapkan Agung terima memorandum ini akan untuk kita menamatkan darurat dan PKP kena dilonggarkan. Bisnes semua boleh berniaga secara itulah. Jangan sekejap ini, sekejap sini, sekejap selalu tukar. Memang tak ada stable lah. Tak ada stable. Lagipun mengakibatkan itu pelabur-pelabur semua berpindah keluar. So semakin tenatlah ekonomi kita. Kalau berlarutan sekarang lagi, memang sangat-sangat susah. Kita tak tahu macam mana kita punya ekonomi negara. Mungkin akan apalah. Dan dari segi keselamatan, bila terlalu ramai penganggur, miskin, ini macam mana dengan itu keselamatan kita? Kita pun tak boleh dicakap serompak sini, kita pun tak boleh tahan. Sebab nak makan, anak-anak nak makan, nak kecil nak makan. Apa boleh buat? Seterusnya, haraplah yang di Pertuan Agong tu
boleh ambillah tindakan selanjutnya. Okey, terima kasih kepada Tuan Awadi. Okey， 讲华语呀。OK， 我是代表那个我是写州的淡江新村，因为这个疫情呢，会影响到很多人的那个我们的那个什么经济啊，还有很多那些人民啊事业啊。尤其是在教育方面啊，或者是在做生意方面啊，真的是影响到很大的。甚至有些人哦，为了这些钱哦，变成忧郁症啊，忧郁症。就好像我的新村那边哦，有很多老人家，那老人家刚出来，有些整天躲在家里，没有出来。他们迟早会忧郁症，命就迟早会短一点，真的好辛苦。我希望我们的 YB 呢，可以帮我们send这个 memorandum 给那个yang di Pertuan Agong 呢，来解决这个问题了，或者是那个紧急状态呀，是减短它了。让其他的做生意的可以继续赚少没关系，不要说完全没有得做，好吗 ？OK， 是这样了，谢谢，我的，谢谢。Sekarang ni semalam vaksin dah sampai Indonesia, datang di seluruh negeri. Tapi sehingga kini tak ada apa-apa statement daripada PTM sendiri mengatakan bila bagaimana bersidang. YB Samsul Ketua Penerangan Keadilan Sipil dia mengatakan tiada sebab untuk tidak bersidang di satu-satunya vaksin. Dan kita tahu ahli politik adalah antara pandangan yang akan golongan pertama yang akan menerima vaksin. Tapi tiada sebarang bangunan sendiri yang diberitahu oleh PM bila pada tak akan bersidang. Pertanyaan kedua saya bila time diserahkan memorandum ini. Yang soalan yang kedua, memorandum ini bila akan diserahkan? So ini bukan memorandum, ini surat daripada rakyat kepada yang kita hubung. Bila akan diserahkan? Tentang ini saya akan katalah kalau saya sempat menghubungi seorang pegawai, saya akan hantar surat ini melalui dia. Saya takut kalau melalui post, takkan bila tak sampai, ya. So untuk memastikan surat-surat ini akan sampai ke yang kita import. Kita mungkin melalui pegawai yang dalam istana kita turun kepada pegawai. Ya, petang ini. Ya, berkenaan vaksin, ya, Parlimen, ialah ini soalan yang semua nak tanya. Masih belum dapat jawatan. Pada pandangan saya, walaupun tak ada vaksin pun selamat dalam Parlimen sebab kita ada petition. Dan lagi pun bukan semua ahli Parlimen hadir pada satu hari, satu masa yang sama. Yang biasa 40 orang, 60 orang saja. Ya. Tapi kalau you pergi supermarket, you boleh nampak beratus orang berkumpul di supermarket. Ya, dibenarkan. Dan saya rasa memang ada agenda politik di belakangnya. Ya. Selama ini Perdana Menteri masih belum jawab mengapa dia tidak membenarkan Parlimen bersidang. Di luar negara ada darurat, tapi mereka tak kantungkan Parlimen diteruskan, dan saya rasa ini masa tepat untuk Parlimen bersidang supaya semua dapat berbincang, mendapat idea yang bagus untuk mengkawal wabak pandemik ini, ya. Dan juga kita boleh mengambil kesempatan menyuarakan masalah rakyat. Tapi kita dinafikan peluang ini. Saya rasa ini tak patutlah. So, dengan ada vaksinnya, memang tak ada apa-apa alasan lagi untuk menggantung
parlimen seterusnya. Ya. Okay, Wadi, dari aku juga Wadi ada rasa ataupun pihak belakang ada tidak dari segi bantuan untuk setiap parlimen yang diberi daripada kerajaan memberi bantuan kepada pihak parlimen. Ya, kerajaan semenjak kerajaan ini Perikatan Harapan, Perikatan Nasional ambil alih kerajaan, semua peruntukan ahli parlimen pembangkang sudah dipekul. Dia ambil balik. Jadi walaupun ada ramai minta bantuan daripada kita, bantuan makanan saja dan membayar bil-bil utilities, kita kena keluarkan duit sendiri yang untuk membantu anak buah saya. Dan saya telah menjalankan 6 kali untuk program makanan bagi anak buah saya makanan. Dan ini semua tanah daripada public, orang awam, bukan kerajaan. Sepatutnya ini adalah tanggungjawab welfare Jabatan Kebajikan. Tapi saya tak nampak Jabatan Kebajikan memberi makanan ataupun ada program khas untuk mereka yang tertengkar dalam keadaan ini. Ya. Ya, kita akan memohon, kita telah banyak kali memohon biar ahli parlimen pembangkang dapat layanan yang sama, ya, dengan ahli parlimen kerajaan. Sebab semua ini anak buah kita, rakyat kita, mereka yang membayar cukai. Mengapa mereka tidak dibenarkan perkhidmatan yang sama? Ya, dan bantuan yang sama daripada ahli parlimen wakil rakyat mereka. Ya. Jadi kalau lihat sekarang ni, kerajaan sekarang ni dianggap sebagai kerajaan minoriti, memandangkan sokongan yang mereka ada sekarang tidak menyelesaikan mereka. Dan mungkin pandangan yang tidak dengan mereka melihat keadaan semasa ini untuk takut menghadapi PRU15, that's why diorang full parlimen. Ya, ini pun fikiran yang sama lah. Semua kalangan masyarakat pandangan yang sama. Ya, mereka takutkan, ya, pilihan raya, dan mereka tak berani mengadakan sidang parlimen sebab takut undi tak percaya. Jadi itu yang menyebabkan suara rakyat tidak berada Betul. terhadapan sebab Ya. tiada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana pemimpin yang bawa suara rakyat ini ke hadapan. Dan ini menyebabkan hak rakyat itu sendiri dinafikan. Ya, bukan saja hak ahli parlimen, hak terhadap rakyat dinafikan. Mereka tak ada peluang. Ini sebabnya kita kena tulis kepada yang di-Pertuan Agong. Ya. Sebab tak ada peluang, no platform. Jadi mungkin apa aspek ataupun penekanan daripada pihak pembangkang sendiri untuk push supaya parlimen dibuka dan PRU15 dapat disegerakan selepas semua dapat vaksin. Ya. Mungkin aspek yang ditekankan oleh pihak pembangkang sendiri untuk memastikan yang bila semua dah dapat vaksin, parlimen boleh buka, PRU boleh jalankan. Buat masa kini kita cuma menggunakan media untuk menyuarakan keinginan kita. Tak ada parlimen, select committee tak ada, semua pun tak ada. Jadi kita perlu gunakan media lah. Dengan bantuan media boleh menyampaikan sikit pandangan kita. Ya, tapi saya rasa kuasa rakyat dan kuasa media ini penting, pengaruhan media ya penting. Walaupun tak ada sidang parlimen, tetapi suara didengar, ya, dan melalui tindakan seperti petang ini, pagi ini, mungkin ini akan menjadi satu tekanan kepada Perikatan Nasional supaya mereka mengambil serius, ya,
mengambil pandangan serius terhadap keadaan sendiri. Rakyat marah. Ya, bukan senang untuk menjumpa semua ketua-ketua kampung datang untuk menyuarakan wakil tentera ex ini bekas tentera yang biasa mereka sangat konservatif. Mereka tak nak campur isu politik, tapi nampak mereka faham ini bukan lagi isu politik, ini hidup isu kehidupan mereka, hak-hak mereka. Jadi mereka semua keluar. Bukan senang dapat 150 surat dengan nama jawatan mereka. Surat ini surat rayuan kepada yang Tuan Agong ya. Is it wise to have parliamentary sitting after vaccine or before vaccine? Oh. COVID betul. Saya tak percaya COVID. Sebab anak saya, menantu saya, cucu saya kena. Tak ambil pun pergi hospital. Macam dia baik itu je. Ada lebih baik. Jangan makan, jangan after vaccine or before vaccine? Spending billions of ringgit for one sitting and discuss on that. Tak dibawa. Even the public vaccine be safe in America. Saya tak percaya. Pasal benda ni, pasal tadi dia nakkan apa? Nakkan lebihkan apa 4,000 sampai 8,000 dia nakkan. Anak seorang lelaki kena, tiga, ibu kena, anak dia kena. Dah 4. Yang dalam poring tu 5. Sampai sekarang dia tak pergi hospital pun. Dah baik, dah pergi dia balik. Macam dia bawa pun bukan dia ni. Dia driver, bawa CEO tu kecil ke akan. Jadi orang kena ni. Maka sampai sekarang tak ada pergi hospital buat dia tu. 华文报里没有 benda-benda macam direka-reka. Itu. 没有问题啊。Ya, okey. Kalau awak kena sanduk rumah, tiba baik. Macam apa juga tahu kita batuk semua baik ke? Ini yang kita kadang-kadang kena kaji. Okey. Kalau tak ada lagi soalan, saya ucapkan terima kasih lah. Ya. Jawatan kuasa bertindak dalam masa darurat tidak telah dilatih, kan? Jadi dia orang ni tak perlu nasihatkan memilih, dia orang perlu nasihatkan yang di-Tuan Agong. Itu lebih tepat. Tidak apa guna dibuat, kan? Jawatan kuasa ni darurat kan? Elok dia ni dalam lantik, jadi Agong dapat dengan suara ramai. Betul. Yang saya haraplah amat berharap supaya suara rakyat daripada Wangsa Maju disampaikan, tampak disampaikan kepada Tuan Agong. Sekian, terima kasih ya. Okay. Ada makanan sediakan di luar. No, I will take it inside.